أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق الله العظيم. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, tapi saya nak minta tuan-tuan yang ada Al-Quran di rumah buka tafsir, buka terjemahan. Lihat daripada mula bicara ayat yang ke-4 sampailah kepada ayat yang ke-8. Kita lihat bagaimana naratif Islamofobia ini ia bermula dengan ketakutan-ketakutan yang diada-adakan. Kalau kita lihat bagaimana pertuduhan yang didatangkan bahawasanya Islam itulah merupakan satu benda yang direka-reka, ifkun iftarah. Kemudian mereka katakan bahawasanya Al-Quran itulah merupakan satu asatirul awwalin, satu cerita dongeng orang-orang dahulu. Tapi ketakutan-ketakutan bentuk begini, iaitulah yang cuma didatangkan dengan kita cerita-cerita, orang kata hearsay ni, dia tak bertahan lama. Daripada yang namanya ketakutan itu, akhirnya dia akan pergi kepada kebencian. Sebab kalau nak pergi membawa ketakutan, Islam bukan agama yang menakutkan. Kalau kita lihat daripada gerak-gerdi ataupun ritual amalan-amalan dalam Islam, secara individunya ataupun secara berjamaahnya, tidak ada ritual yang menakutkan. Kecuali kalaupun nak dibesar-besarkan, satu juzuk daripada Islam yang dilihat sebagai satu yang menakutkan yang namanya bab jihad. Tetapi kalau kita buka kitab fiqah, bab jihad tu bab antara bab yang terakhir, yang satu bahagian yang sangat-sangat kecil berbanding dengan bab-bab yang lain. Kalaupun nak ditambah sikit dalam bab jenayahnya. Tapi dalam bab-bab yang lain, dalam bab ibadatnya, dalam bab munakahatnya, dalam bab muamalatnya, kesemuanya memberikan kesenangan kepada manusia yang sepatutnya mencabut rasa takut daripada agama ini. Sehinggalah bila mana mereka kehilangan hujah-hujah terhadap perkara-perkara yang menjadi sandaran bagi agama ini dengan jelas Al-Quran dan Sunnahnya, maka pada ketika itu mereka pergi kepada individu. Kalau dalam konteks ini, mereka menyerang Nabi SAW dengan pertuduhan bahawasanya Nabi ini bukan insan yang selayaknya untuk menjadi seorang rasul. Sepatutnya ada di sisinya seorang malaikat yang lebih layak untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Dan sehingga kan bila mana mereka nak mengukur tentang kelayakan ini pun, akhirnya mereka akan kalah. Kerana kebencian yang cuba dipupuk dalam jiwa manusia supaya membenci Nabi, akhirnya tak berjaya sebab Nabi orang yang paling baik.